A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. InsyaAllah kita akan menyambung lagi perbincangan kita mengenai ilmu usul fiqah. Dan ini adalah kuliah siri yang ke-8 menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada malam ni kita sambung perbincangan tentang aqsamul wajib. Setelah 2 minggu lepas kita telah menyentuh berkenaan dengan definisi hukum syarak. Kemudian yang pertama dari segi pembahagian hukum taklifi itu adalah wajib, dan kita telah pun menyentuh mengenai definisi al-wajib. Dan sekarang ni malam ini insya-Allah kita akan melihat tentang pembahagian al-wajib ataupun aqsamul wajib. Jadi al-wajib ini terbahagi kepada beberapa bahagian mengikut sudut pandang yang pelbagai. Kan ada yang pembahagian wajib ni dilihat dari sudut waktu, kan, dikaitkan dengan waktu. Kemudian dari sudut yang lain, kadang-kadang wajib ini dikaitkan dengan kadar tertentu ataupun tidak. Dan ketiga, kadang-kadang al-wajib ini dilihat dari sudut ditentukan jenisnya ataupun tidak. Dan kemudian yang keempat, pembahagian al-wajib ini kadang-kadang dilihat dari sudut tuntutan terhadap pelaksanaan wajib tersebut. Jadi detailnya insya-Allah kita akan sebut satu persatu. Yang pertama adalah al-wajib bin nazar ila waqti adaihi. Dan pembahagian pertama, al-wajib bin nazar ila waqti adaihi, iaitu kewajipan berdasarkan waktu untuk menunaikannya. Dari sudut ini, al-wajib bin nazar ila waqti adaihi ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama dipanggil wajib mutlak dan yang kedua dipanggil wajib muqayyad. Apakah itu wajib mutlak? Wajib mutlak itu ialah ma talaba syari'u fi'lahu duna an yuqayyida ada'ahu biwaqtin muayyan, iaitu satu tuntutan, satu kewajipan yang dituntut oleh syarak untuk melaksanakannya tanpa dikaitkan dengan apa-apa waktu yang tertentu. Jadi seseorang mukallaf itu bebas untuk melaksanakan tuntutan wajib tersebut pada bila-bila masa sahaja. Dia wajib, kan? Wajib kena buat, tapi tidak ditentukan waktu yang tertentu, kan? Jadi selagi mana dia telah melaksanakan kewajipan tersebut, maka terhasillah kewajipan tersebut, dan tidak perlu menunggu waktu-waktu tertentu untuk melaksanakannya. Dan juga tidak dianggap berdosa kalau dia melengah-lengahkan ataupun dia melambat-lambatkan. Cuma afdalnya, kan, elok buat cepatlah, kan. Sebaiknya dia menyegerakan untuk melaksanakan tuntutan wajib tersebut. Kerana apa? Kerana kematian ni kita tak tahu bila, kan, bila kita akan meninggal dunia. Jadi seelok-eloknya, sebaik-baiknya kita menyegerakan perkara-perkara yang wajib, walaupun yang perkara yang wajib itu tidak ditentukan waktu yang tertentu. Kan, contohnya apa? Contohnya ialah seperti kewajipan mengqada puasa Ramadan bagi mereka yang membuka puasa dengan sebab keunzuran syar'i, kan. Jadi kalau ada unsur syar'i, kita tidak dianggap berdosa. Tapi kalau kita buka puasa itu dengan saja-saja tanpa ada keunzuran syar'i, maka kita akan dianggap berdosa. Dan dalam dua keadaan tersebut, sebenarnya kita tetap wajib untuk mengqadakan puasa tersebut. Jadi kalau ditanya bilakah masa ataupun hari untuk kita qada bulan Ramadan tersebut, maka jawapannya ia tidak ditentukan hari bila-bila, kan.
Cuma janganlah sampai next Ramadan kan. Kalau tidak kita kena bayar fidyah kan. Yang penting qada kan. Wajib melaksanakan qada tersebut. Okey. Dari segi kita kata perlu bayar fidyah kalau melangkaui tahun itu ada perbahasan yang ataupun perincian di kalangan mazhab fuqaha, mazhab fiqh lah. Okey, itu contoh pertama. Contoh yang kedua ialah kafarat yang wajib. Kafarat yang wajib kepada mereka yang telah melanggar sumpah ataupun melanggar janji. Kan? Jadi bagi mereka yang bersumpah dengan nama Allah untuk melaksanakan sumpah ataupun janji tertentu dengan menyebut al-yamin tersebut, kan? Jadi dia telah melanggar sumpah. Jadi bila melanggar sumpah tu dia wajib untuk melaksanakan kafarat tersebut. Jadi bila dia kena laksanakan kafarat tersebut, maka tidak ditentukan waktu-waktu yang tertentu. Kan? Jadi dia kena laksanakan dengan kadar segera. Kan? Baik. Begitu juga contoh yang ketiga ialah haji. Haji ini adalah antara rukun Islam dan wajib untuk orang yang mampu untuk melaksanakannya, tetapi bukan alal faur, tetapi atas konsep at-tarahi, iaitu boleh kita panggil menangguhkan untuk pergi haji bila-bila masa sahaja masa yang dia rasa terluang baginya. Kan? Jadi tidaklah diwajibkan contohnya macam tahun ini, tahun depan. Dia wajib tetapi tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, dan ini yang dinamakan sebagai wajib mutlak. Jadi bila wajib mutlak ini maka haji dia wajib buat, tetapi dia boleh pilih mana-mana tahun yang dia rasa sempat lah untuk kumpul duit dan sebagainya lah. Okey, jadi ini dinamakan wajib mutlak. Jadi wajib mutlak ni pelaksanaannya dia boleh dilaksanakan tanpa terikat dengan waktu. Okey, yang kedua adalah dipanggil al-wajib al-muqayyad, wa huwa ma talaba asy-syari'u fi'lahu wa 'ayyana li ada'ihi waqtan muhaddadan, iaitu satu perkara yang wajib dilaksanakan dan dituntut oleh syarak untuk melaksanakannya secara wajib, dan Allah ataupun syarak juga menentukan waktu yang tertentu bagi pelaksanaan ibadat tersebut ataupun kewajipan tersebut. Contohnya macam solat 5 waktu. Jadi kita dah makruf dalam agama kita, dalam syariat kita, bahawa solat ini mesti dilaksanakan pada waktu-waktu yang tertentu. Waktu subuh, maka itu hanya dikhususkan untuk sembahyang subuh. Sembahyang zuhur dikhususkan ada waktunya tertentu. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Ini termasuk dalam kategori wajib muqayyad, kerana puasa Ramadan ini hanya boleh dilaksanakan pada bulan Ramadan sahaja. Jadi tak boleh nak puasa bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan sebagainya, sebab ia hanya dikhususkan dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita nak puasa yang wajib, puasa Ramadan itu dalam bulan lain, maka ia tidak sah. Kan? Jadi dalam wajib muqayyad ini tidak boleh untuk melaksanakannya sebelum waktu ataupun selepas waktu. Kalau buat sebelum waktu ataupun selepas waktu yang telah ditentukan, dianggap berdosa. Kerana apa? Kerana kewajipan yang termasuk dalam kategori muqayyad ini, dia ada waktunya yang tertentu. Baik. Jadi fal ilzamu fil wajibil muqayyad, yang kelaziman ataupun kewajipan dalam wajib muqayyad ini dia dipasakkan atas perbuatan kewajipan tersebut dan juga dikaitkan dengan waktu yang tertentu. Manakala al-ilzam fil wajibil mutlak, kelaziman ataupun kewajipan dalam wajib mutlak, dia hanya terpasak pada perbuatan kewajipan tersebut tanpa dikaitkan dengan apa-apa waktu. Itu beza dia. Okey, dalam kita panggil wajib muqayyad ini, kan, wajib yang ditentukan waktunya, contoh macam solat kan.
Kalaulah kita melaksanakan solat dalam waktu, okey, dengan cukup rukun dan syarat, maka ibadat tersebut dinamakan adaan. Sebab itu kadang-kadang bila kita solat, kita akan kata, contohnya macam usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan, kan? Sebab apa? Sebab apa kita kata adaan? Sebab kita nak laksanakan sembahyang isyak itu dalam waktu isyak. Okey. Tapi kalau sekiranya perbuatan itu, perbuatan ibadat tersebut dilakukan dalam waktu yang tertentu secara terkurang, kan? Maksudnya tak cukup syarat, tak cukup rukun. Bila tak cukup rukun, maksudnya contoh macam sembahyang batal lah, kan? Ataupun tak berwuduk contohnya, maka tak cukup syarat, maka batal lah juga sembahyang seseorang itu. Kemudian dalam waktunya juga dia sempat untuk melaksanakan perbuatan ibadat tersebut, maka ini dinamakan i'adatan. Okey, i'adah. Kemudian apabila dia melaksanakan satu ibadat tu selepas waktu, contoh macam waktu isyak dah habis, kemudian dia baru, contoh dia tertidur lah, kan, baru terbangun lepas habis waktu isyak, maka dia melaksanakan solat isyak tu di luar waktu isyak, maka itu dinamakan qadaan. Okey. Baik. Itu dari segi kewajipan al-wajib bin nazar ila waqti adaihi, kan? Kemudian ada soalan sini, bagaimana dengan khilaf pada adakah ianya berulang, tikrar ataupun tidak. Ini sebenarnya dalam perbahasan yang lain, juga berkaitan dengan al-wajib ataupun berkait dengan fi'il amar. Adakah fi'il amar itu menuntut tikrar ataupun dia hanya arahan sekali. Maksudnya kalau nak kali kedua, kali ketiga tu, adakah kita faham daripada fi'il amar yang sama ataupun dia memerlukan dalil yang lain ataupun tidak. Ini perbahasan ataupun perincian khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata dia bermaksud tikrar, dan ada juga yang bermaksud marratan wahidah faqat. Kan, nanti kita akan sampai dalam bab al-amru tu, kita akan pendetailkan. Okey. Kemudian kita masuk kepada pembahagian wajib yang kedua, bin nazar ila taqdirihi wa adami taqdirihi, iaitu wajib berdasarkan ditentukan kadarnya ataupun tidak. Okey. Kalau kategori ini, wajib dalam kategori ini terbahagi kepada dua jenis juga, iaitu dipanggil wajib muqaddar ataupun wajib ghairu, dan wajib ghairu muqaddar, ataupun dalam istilah lain kadang-kadang disebutkan wajib muhaddad dengan wajib ghairu muhaddad. Okey, apakah definisi wajib muqaddar ataupun wajib muhaddad ini? Al-wajibul muqaddar awil muhaddad huwa ma ayyana syari'u minhu miqdaran muhaddadan, iaitu kewajipan yang telah ditentukan syarak akan kadarnya yang tertentu. Contohnya macam zakat. Okey, kalau kita ada binatang ternakan sekian-sekian banyak, lembu sekian, unta sekian, kambing sekian, maka ditentukan pula kadar yang wajib dikeluarkan. Maka kalau tidak mencapai kadar-kadar tertentu itu, maka kewajipan dia jadi tak wajib lah, kan? Kemudian harga jual beli, kan? Apabila kita telah meredai antara penjual dan juga pembeli dengan harga tertentu, ataupun juga apa-apa muamalat yang lain, sewa, menyewa, gadai dan sebagainya, kalau kita dah persetujui harga tertentu, maka itulah yang wajib dilaksanakan ataupun ditunaikan. Begitu juga dengan kadar diat yang telah ditentukan oleh syarak. Okey, kalau bunuh sengaja, dia ada 100 ekor unta, ada yang 50 ekor unta kalau bagi hamba dan sebagainya,
maka kita ikut yang itulah, sebab benda-benda ini ataupun kewajipan-kewajipan ini telah pun ditentukan kadarnya dalam nas syarak, sama ada dalam Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi jenis ini dia berkaitan dengan tanggungan kepada seseorang mukallaf itu untuk dilaksanakan. Dan untuk melaksanakan kewajipan muhaddad ini ataupun muqaddar ini, dia tak perlu tunggu keputusan hakim, kan. Yang penting kalau ada dua-dua pihak itu contoh macam tadi kan, kadar zakat. Kadar zakat ni tak perlu tunggu qada hakim untuk kita laksanakan, sebab dia memang telah pun ditentukan kadarnya oleh syarak dalam nas Al-Quran ataupun dalam hadis, kan. Once ada dalil daripada Quran dan hadis, maka itulah yang wajib dilaksanakan. Cuma dalam zaman sekarang ni kita ada hukum fiqh. Hukum fiqh itu yang kita baca dalam kitab-kitab fiqh yang diistinbatkan daripada nas Al-Quran dan hadis, kan. Kemudian zaman sekarang ni juga ada enactment, ada akta. Itu untuk kadang-kadang untuk menguatkan lagi tuntutan hukum fiqh tersebut. Contoh macam kalau dalam bab jenayah lah contoh, kan. Yang saya teringat contohnya ialah dalam bab jenayah. Kalau kita lihat contoh macam hukum minum arak. Hukum minum arak ni kita dah makruf ia adalah hukum haram mengikut hukum fiqh, disebabkan ada larangan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah hukum fiqh, kan. Cuma pada zaman sekarang di samping hukum fiqh itu terdapat juga akta ataupun enactment jenayah syariah di negeri-negeri yang memperuntukkan bahawa sesiapa minum arak di kalangan orang Islam boleh dikenakan hukuman. Jadi kita ada hukum fiqh, kita ada hukum qadaan ataupun undang-undang. Okey. Sebenarnya bila ada hukum fiqh yang mana hukum fiqh itu telah diistinbatkan daripada Quran dengan hadis, tak perlu tunggu undang-undang untuk kita laksanakan. Jadi automatik bila ada saja dalam Quran dengan hadis ni, kita dah wajib buat. Kalau Allah kata wajib, benda tu wajib lah. Kalau Allah kata haram, maka benda tu adalah haram. Baik. Kemudian pembahagian yang kedua adalah al-wajib ghairul muqaddar ataupun al-wajib ghairul muhaddad. Ta'rifuhu huwa alladhi lam yuhaddid asy-syari'u miqdarahu kal infaq fi sabilillah fi ghairi zakat. Kan? Wajib yang tidak ditentukan kadar ni ialah definisinya ialah satu kewajipan yang tidak ditentukan kadarnya oleh syarak. Contohnya apa? Contoh macam infak fi sabilillah pada selain zakat. Adakah infak fi sabilillah yang wajib ni? Ada, kan. Jadi contohnya kalaulah kita kata kita ada jiran, kita ada ahli keluarga yang fakir miskin, yang kalau dia nak makan dia tidak ada duit ataupun harta untuk makan, maka ketika itu kita wajib membantu orang fakir miskin tersebut untuk mendapatkan makanan. Dan ini tidak termasuk dalam kategori walaupun fakir miskin itu dah layak mendapatkan zakat, kan, tapi ini lain pada zakat. Okey. Contoh kalau kita dah bagi zakat pun dia masih belum cukup, maka kita lihat dia ni dah mungkin boleh membawa kepada kemudaratan, contoh mati ataupun kesesakan hidup. Maka di samping zakat, kita juga kadang-kadang wajib infak fi sabilillah untuk diberikan kepada orang fakir miskin ni. Dan kadar yang ditentukan itu adakah kadar tertentu? Maka tidak ada lah, kan. Setakat mana yang kita sanggup mampu membantu ataupun menolong beliau, maka kita bagilah, kan. Kemudian contoh lain nak lebih senang faham tentang kewajipan yang tidak ditentukan kadarnya. Contoh lain ialah at-ta'awun 'alal bir, bertolong-tolongan atas perkara kebaikan, kan. Jadi kalau kita kata banyak mana saya nak tolong orang ni, okey, maka kita kata kita wajib membantu dalam ketaatan, kan. Berapa kadarnya, berapa banyak itu tidak ditentukan, kan. Lagi banyak lagi bagus,
kan, maka ia adalah satu kewajipan yang ghairu muhaddad ataupun ghairu muqaddar, yang tidak ditentukan kadarnya. Okey. Jadi kesimpulan pada malam ini kita sentuh dua kategori sahaja, kan. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kuliah yang akan datang. Jadi saya ulang balik secara ringkas, kewajipan al-wajib ini dia ada beberapa pembahagian ataupun beberapa kategori. Yang pertama tadi kita bincang dari sudut dikaitkan dengan waktu, kan? Waktu tertentu ataupun tidak. Dan yang kedua dari sudut adakah kewajipan itu mempunyai kadar-kadar yang tertentu, kan. Jadi kita dah tengok kalau dari segi waktu dia ada dua. Kalau waktu ni kewajipan yang ditentukan dengan waktu, dan juga kewajipan yang tidak ditentukan dengan waktu tertentu. Kemudian pembahagian yang kedua adalah wajib muqaddar dengan wajib ghair muqaddar, iaitu satu kewajipan yang ditentukan kadarnya dan juga kewajipan yang tidak ditentukan kadarnya. Jadi itu secara ringkas untuk kita faham pembahagian wajib pada malam ini. Okey, ada soalan tentang bab apa, muka surat berapa. Nak sebut susah juga sebab buku cetakan yang kita jadikan rujukan ni mungkin berbeza-beza antara satu sama lain. Tetapi secara ringkasnya, bab yang kita bincang ni adalah di bawah aqsam al-hukmi taklifi, dan di bawah aqsam al-hukmi taklifi itu dalam bab yang pertama ataupun al-matlabul awal, iaitu al-wajib. Dan wajib ni pula dia ada banyak bahagian, kan, banyak pembahagiannya, dan malam ni kita hanya sentuh dua sahaja terlebih dahulu, dan insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah kita pada minggu akan datang insya-Allah. Jadi aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.